Terima kasih saudara pengerusi majlis Nandri. Ni hao ma. Apa kabar? Saya lihat berapa meja malam ini? 100 ada? Ada 100. Orang cakap, orang di Sungai Pilik tak sokong Pakatan Rakyat. Ya orang tengok sendiri. Sokongan yang diberikan kepada Pakatan Rakyat, saya rasa sudah pasti pilihan raya akan datang, kita akan menang di kawasan ini. Betul tak betul? Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saudara Tan Kok Wai, saudari Teresa, saudara Ganapati Rao, saudara Philip Tan, saudara pengacara majlis. Saya diberitahu 289 meja, bukan 100. Kepada saudara Wong, saudara Titus dan semua yang hadir pada malam ini. Malam ini kita bersatu. Kita bersatu di sini untuk menunjukkan sokongan padu kepada Pakatan Rakyat. Kenapa kita menyokong Pakatan Rakyat? Tuan-tuan dan puan, dalam tahun 2008 pilihan raya menunjukkan kepada Kerajaan Barisan Nasional bahawa sekarang zaman sudah tukar. Sekarang rakyat Malaysia bukan macam dulu. Sekarang rakyat Malaysia sedia untuk perubahan. Rakyat Malaysia hendakkan perubahan. Rakyat Malaysia menuntut perubahan. Dan saya akan menyentuh kenapa. Kenapa kita dalam tahun 2008 membuat keputusan untuk penukaran. 50 lebih tahun Kerajaan Barisan Nasional memerintah negara ini. Dalam 50 lebih tahun itu, kita lihat bagaimana cara politik negara ini, politik perkauman, politik di bawah Kerajaan Barisan Nasional, di mana semua kaum ada parti politik sendiri. Kita lihat UMNO untuk orang Melayu. Kita lihat MIC untuk orang India. Kita lihat MCA untuk orang Cina. Selepas 50 tahun apa berlaku? Kita ada satu negara yang pecah belah. Satu negara di mana semua kaum tidak bersatu. Satu negara di mana kita tidak tahu tentu hala negara ini. We lost our identity in the 50 years of rule of Barisan Nasional. Dan oleh itu, dalam tahun 2008, kaum-kaum, semua kaum, membuat keputusan bahawa sekarang masa sudah sampai untuk kita mementras, kita mengenepikan politik perkauman. Let us put aside racial differences for a better Malaysia. Dan oleh itu dalam tahun 2008 kita lihat kemenangan parti-parti di bawah Pakatan Rakyat di 5 negeri, dan di parlimen lebih 80 kerusi menjadi milik ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat. Dan tuan-tuan, selepas 4 tahun kita memerintah di 5 negeri tersebut, tapi sekarang 4 kerana satu dicuri oleh Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi negeri-negeri di bawah pemerintahan kita. Apa yang Barisan Nasional cakap? What did Barisan Nasional say when they heard that we had taken over the states? Barisan Nasional kata, kalau Pakatan Rakyat mengambil alih kerajaan negeri, Pulau Pinang, Selangor, Perak masa itu, Kelantan, Kedah, negeri-negeri itu akan jadi bankrupt. Negeri-negeri itu akan jadi huru-hara. Negeri-negeri itu tidak akan damai, dan memang perniagaan di negeri-negeri tersebut akan merosot. That is what they said. They said that if Pakatan Rakyat takes over the 5 states that we took over, there will be chaos, bankruptcy, and you will see a failure of business in those states. Tapi saya nak tanya kepada semua di sini malam ini. Selepas 4 lebih tahun pemerintahan di negeri-negeri kita, adakah negeri-negeri Pakatan Rakyat bankrupt? Ada atau tidak? Adakah kerajaan
kerajaan-kerajaan atau negeri-negeri di bawah kerajaan Pakatan Rakyat keadaan huru-hara? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Bagaimana dengan keadaan ekonomi di keempat-empat negeri tersebut? Ada merosot atau tidak? Tidak. Apa yang kita lihat di sebaliknya? Kita lihat kerajaan-kerajaan pimpinan Pakatan Rakyat, kerajaan-kerajaan yang bersih, kerajaan-kerajaan di mana tidak ada rasuah, kerajaan-kerajaan di mana wang rakyat dijimatkan dan kemudian disalurkan kembali kepada rakyat. Itu yang kita hendak lihat. Dulu itu apa yang kita katakan. Kita memberi jaminan, kita memberi janji, kalau kita menjadi kerajaan, negeri kita menjadi kerajaan, kita akan kembalikan wang rakyat, hasil negeri kepada rakyat. Dan kita telah melakukan sedemikian. Kalau saya nak cakap, memang orang kata, orang ini dia memang ahli politik di AP. Dia memang cakap, dia memang berat sebelah. Tapi kita lihat, bukan saya yang kata. Organisasi, badan-badan seperti Transparency International menyatakan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang merupakan kerajaan negeri yang paling baik diperintah di Malaysia. I am not saying it. If I say it, people will say I am biased. But let us look at what Transparency International said. Penang State Government under the leadership of Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng has proven to be the cleanest and the best run state in Malaysia. Selepas daripada itu kita ada kerajaan negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor di bawah pimpinan Tan Sri Khalid Ibrahim menunjukkan bahawa apabila kita mengambil alih daripada Barisan Nasional dalam tahun 2008, dalam akaun bank 400 juta ringgit tiada. Tapi selepas 2 tahun lebih di bawah pimpinan Tan Sri Khalid, kita berjaya meningkatkan wang itu kepada 1.5 bilion. Under the Barisan National Government, Selangor had $400 million in reserves. But under the leadership of Tan Sri Khalid, what do we see? We see an increase in good policies, in clean policies, no corruption. That is why the state money has gone up to 1.5 billion. Ini merupakan, these are facts. 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 Jadi kalau orang nak katakan bahawa kita dalam kerajaan Pakatan Rakyat, saya baca surat khabar hari ini. Najib Tun Razak, Perdana Menteri kita. Apa dia cakap? Najib cakap, kerajaan Pakatan Rakyat buat janji-janji tapi tidak memberikan hasil kepada janji tersebut. Saya nak tanya kepada Najib Tun Razak. Ini Najib Tun Razak pun celaka punya orang, kita semua tahu. You mau cakap banyak, saya mau tanya sama Najib. Di Selangor, I want to ask the Prime Minister. In Selangor, sampai sekarang, until today, has he named anybody in Barisan Nasional who can become Menteri Besar if they win in Selangor? Ini fakta. Selepas 4 tahun kita dengan Najib Tun Razak, hari-hari hantam kita, hari-hari hantam Pakatan Rakyat. Dia kata Tan Sri Khalid tak baik, Tan Sri Khalid tidak ada polisi-polisi yang baik. Saya nak tanya, selepas 4 tahun, adakah Barisan Nasional menunjukkan kepada kita satu calon yang layak menjadi Menteri Besar di Selangor? Ada atau tidak? Memang tidak, kerana tidak ada sebarang orang dalam UMNO Barisan Nasional yang layak menjadi Menteri Besar di Selangor. Tidak ada. You see the Prime Minister attacking us every day. The Prime Minister is Prime Minister of Malaysia. Sepatutnya he is supposed to be attacking Anwar Ibrahim. Tetapi kita lihat why? Why is Najib Tun Razak focusing his attack on Selangor? Because this shows that there is nobody else in UMNO, in Selangor, who is capable of taking on the Pakatan Rakyat government. So much so that Najib Tun Razak, the Prime Minister himself, has to come down and say that the Chief Minister or the Menteri Besar of this state is no good. If that is the case, no problem. Saya mencabar, I dare and challenge the Prime Minister. If you think you are better than Tan Sri Khalid, if you think you can do a better job in Selangor,
then give up your parliamentary seat, come and stand as a state assemblyman in Selangor, and if you win, you can be the Menteri Besar of Selangor. Correct or not? This is Barisan Nasional. Barisan Nasional is now desperate. Desperate. Kita lihat apa yang mereka buat, janji. Every day kita dengar janji-janji manis. Contoh pertama, selepas kita menang dalam tahun 2008, 2009, di parlimen ada satu bil undang-undang baru diwujudkan. Undang-undang ini adalah undang-undang SPRM. Undang-undang SPRM sepatutnya undang-undang untuk membenteras rasuah di Malaysia. The SPRM bill, the Anti-Corruption Act, was replaced by the MACC bill. The purpose, it was to fight corruption. Of course, naturally, dalam keadaan-keadaan tersebut, kita pun sokong. In Pakatan Rakyat, we have been firm all these years. Our fight against corruption, our fight to clean Malaysia, our fight for a Malaysian Malaysia which is clean and democratically run. We have said it from day one. So in Parliament in 2009, when the announcement was made, when the bill was tabled, we in Pakatan Rakyat, we said, okay, we will support because it's good for the country. But until today, now, you look at what has happened. Saya nak tanya, kita lihat apa yang berlaku. SPRM di Malaysia, adakah SPRM membuat kerja dengan baik? Adakah SPRM membuat kerja dengan telus? Adakah SPRM membuat kerja yang membawa hasil, membanteras rasuah, khususnya di kawasan kalangan pemimpin UMNO Barisan Nasional? You have a Prime Minister yang berani menyatakan, saya memberi janji, saya sebagai Perdana Menteri, saya akan terus berjuang untuk membenteras rasuah. Saya akan terus menentang rasuah. Ini janji dia. Tetapi kita semua tahu, apabila kita ada pilihan raya kecil di Sibu, pilihan raya kecil di Sibu, apa berlaku? Apa berlaku? Apabila dapat berita, Najib Tun Razak dapat berita bahawa Barisan Nasional akan kalah semalam sebelum pilihan raya, Najib Tun Razak pergi ke Sibu dan di situ beliau memberi satu janji. Apakah janji itu? Janji itu cukup senang. You help me, I help you. You help me, I help you. If Barisan Nasional win, I give $5 million check tomorrow, finish all the flooding problem solved. Ini apa yang berlaku? Perdana Menteri sendiri, orang yang kata beliau hendak lawan rasuah, semalam sebelum pilihan raya kecil di Sibu, beliau pergi ke Sibu dan menyatakan, kamu tolong saya tolong kamu. Kalau Barisan Nasional menang, saya akan sign cek, akan beri 5 juta untuk benteras, untuk hapuskan masalah banjir di Sibu. Saya nak tanya, tidak ada langsung, tak malu langsung. Sebagai seorang Perdana Menteri yang menyatakan bahawa beliau sekarang sikap Barisan Nasional open nak tolong semua orang, masalah banjir di Sibu sepatutnya boleh diselesaikan. Ini menunjukkan boleh diselesaikan. Kalau kerajaan nak, boleh sign cek tersebut. Satu malam boleh sign, masalah itu boleh diselesaikan. Tetapi apa yang digunakan adalah kuasa. Kuasa untuk menekan rakyat, meminta rakyat supaya beri sokongan sebelum cek tersebut dikeluarkan. Sama juga dengan Selangor. Saya nak tanya, saya rasa di kawasan Sungai Pelek ini juga memang ada masalah banjir, bukan? Ada di sini? Ada. Kawasan saya, kawasan Puchong, masalah banjir memang teruk. Dekat sangat dengan Kuala Lumpur. Kalau kita masuk kawasan perkampungan, daripada kawasan perkampungan, kita boleh lihat Twin Towers, Menara Kembar Twin Towers Petronas. Begitu dekat. Tetapi bila hujan, semua panik. Kenapa? Kerana air naik, banjir. Kehilangan harian, kehilangan kepada penduduk-penduduk kampung. Bila kita minta wang untuk menyelesaikan masalah ini di Parlimen, apa jawapan diberi oleh Menteri? Masalah ini telah pun kami menerima aduan, kerajaan sudah ada plan untuk selesaikan, tetapi tak dapat selesaikan kerana tidak ada wang untuk selesaikan. Kalau orang Cina dia cakap, boluia,
boloi. Ini satu keadaan. This is just one of the examples. Kalau kita lihat di kawasan Puchong, saya rasa semua tuan-tuan dan puan di kawasan ini bernasib baik. Kalau kita pergi ke Puchong, semua jalan masuk ke Puchong kena bayar tol. Bila kita masuk Puchong, kena stop, ada tol, bayar masuk, bayar untuk keluar. Macam Singapura tau. Lain kali dia orang akan minta pasport juga. Kita stop, bayar tol, cop pasport, masuk Puchong. Kenapa? Soalan yang berbangkit adalah ini. Kerajaan persekutuan apabila menandatangani perjanjian dengan konsesioner, syarikat konsesi, apa yang berlaku? Mereka menandatangani perjanjian untuk 30-40 tahun. Contoh, untuk LDP, kos untuk membina jalan tersebut tidak melebihi 4 bilion. Tetapi perjanjian untuk mengutip wang, untuk mengutip tol adalah untuk 30 tahun. Dan dalam 30 tahun tersebut, mereka akan mengutip balik lebih kurang, tidak kurang daripada 12 bilion. Itu menjadi apa yang berlaku di negara ini. Jalan raya, mereka privatize. Tol. Elektrik, satu saja kita lihat tenaga nasional berhad. Tak ada lain. Oleh itu, apa yang mereka minta dari segi kos kewangan kita kena bayar. Kos elektrik bukan rendah, tinggi. Air juga sama. Air itu dikawal oleh Syabas. Oleh itu kita lihat ada tindakan daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang mengatakan sudah cukup. Sudah cukup. Kita lihat kerajaan Barisan Nasional cakap berkenaan dengan rasuah, cakap berkenaan dengan hati terbuka hendak menolong rakyat. Tetapi apa tindakan sebenarnya kerajaan Barisan Nasional? Kalau mereka nak beri 500 seorang, itu okey. Itu kita kata baik, bagus. Tetapi 500 ini datang daripada mana? 500 ini adalah uang kamu sendiri. You use our own money to pay us back, and you expect us to say very good. Ini menjadi persoalan dia. So, we have Barisan Nasional selepas 4 tahun. Selepas 4 tahun kalah dalam 5 negeri. Sekarang sebelum pilihan raya, apa sebenarnya yang Barisan Nasional telah pun buat untuk rakyat? So ini menjadi persoalan yang tuan-tuan dan puan kena fikir. Dalam pilihan raya akan datang, saya rasa masa sudah sampai untuk kita tukar. Bagikan kita satu pilihan, satu peluang. Berikan kita satu peluang untuk kita masuk ke Putrajaya supaya kita boleh buka balik semua fail, kaji semula semua perjanjian. Kita boleh bawa kembali keadilan kepada rakyat. All we ask for is that give us a chance. 5 years, let us go to Putrajaya. Let us put into Putrajaya our policies. Where we talk about competence, we talk about accountability, we talk about transparency. Let us put that into practice in Malaysia. Dan saya rasa Malaysia, tuan-tuan dan puan, kita semua tahu Malaysia satu negara yang cukup kaya. Kita ada semua. Kita ada minyak, kita ada balak, kita ada semua. Buaya pun ada lah 2-3 dekat Sarawak, tapi itu lain cerita. Ya, tapi kita ada semua. Kita nak tanya, selepas 50 lebih tahun, kita satu negara yang cukup kaya. Balak, minyak, semua ada. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia dapat apa? Kalau kita nak pergi universiti, kita kena bayar. Orang-orang Melayu, bila mereka ambil pinjaman daripada PTPTN, kenapa kita kena ambil pinjaman? Kita bila keluar daripada universiti, first day kita keluar daripada universiti, kita sudah hutang orang. Kita nak tanya, wang berbilion-bilion yang sebenarnya ada, hasil daripada keuntungan negara ini, kenapa tidak boleh dihasilkan, disalurkan kembali kepada rakyat? Itu menjadi soalan-soalan pokok yang kita tanya. Dalam parlimen pun saya tanya. Dalam parlimen saya dah bagi tahu banyak kali. Pada satu hari ada satu kumpulan pemandu taksi. Mereka datang nak jumpa dengan saya, minta saya keluar. Dia kata, YB, saya nak jumpa, ada masalah nak cakap. Saya kata okey, masuk. Itu style kita. Dalam Pakatan Rakyat kita open. Kalau orang datang ke parlimen nak jumpa dengan kita, kita jumpa. Apa dia cakap? Dia kata, bos, saya hari ini banyak susah hati. Saya cakap, kenapa? Dia kata, saya pemandu taksi. Saya pagi sampai malam saya bawa taksi.
Saya balik rumah pun 3-4 jam tidur. Hari-hari saya kerja macam ini, saya langsung tak ada apa-apa. Saya tanya, minta saya punya anak. Saya cakap, you orang belajar kuat-kuat. Belajar supaya you orang boleh dapat satu pendapatan yang tinggi. Bukan macam saya. Mereka belajar, mereka cakap okey, setuju. Mereka belajar kuat. SPM boleh dapat 10-12 A dia dapat. Semua A. Semua. Tak boleh nak dapat A dah, habis dah. Minta untuk loan, minta untuk beasiswa, tak ada. Orang Cina pergi minta beasiswa, orang India pergi minta beasiswa, pergi jumpa Nazri. Boluya, kasih lebar. Saya nak tanya sama dia, ini kita punya wang, ini kita punya anak, ini masa hadapan negara kita, anak kita masa hadapan anak negara kita. Kalau kita tak bagi pendidikan kepada anak kita sekarang, siapa nak bagi pendidikan kepada mereka? Negara ini lepas ini bagaimana? Tak ada fikiran. Di parlimen ini ada soalan-soalan utama yang kita bangkitkan. Sekarang tuan-tuan puan lain, apabila kita di parlimen kita serius, 80 lebih ahli parlimen dalam 4 tahun ini, saya pun terang-terang cakap, ini speaker dalam parlimen sekarang, dia tak boleh main-main dengan siapa. Kalau dia main-main, kita hantam sama dia sampai dia pun tak boleh tahan lah. Betul. Kenapa? Kerana ini speaker kadang-kadang dia pun tak adil. We have a speaker in parliament who is at most times unjust to us. But what does it show? Apakah ini menunjukkan? Ini menunjukkan bahawa sekarang, selepas 4 tahun, kita lihat Barisan Nasional berubah. Kita lihat mereka sekarang menerima. We see them accepting so many things that we have been talking about for years. Kita lihat bagaimana Barisan Nasional sekarang, mereka menerima. Najib Tun Razak menerima. Dia kata, ya, perlu kita berubah. Kalau kita tidak berubah, kita akan diubah. Kenapa dia nak ubah? Bukan dia nak suka nak ubah. Dia nak ubah kerana takut, kerana Pakatan Rakyat kuat. Kerana dia lihat rakyat sekarang sokong Pakatan Rakyat. Rakyat sekarang berani. Rakyat yang pegang kuasa. Pilihan raya akan datang, rakyat akan buat keputusan. Oleh itu dia ini sekarang kena buat perubahan. So di sini saya nak tanya. Selepas tahun 2008 kita lihat perubahan. Memang perubahan-perubahan itu ada. Perubahan-perubahan itu ada kerana tekanan yang dibawa oleh Pakatan Rakyat, tekanan yang dibawa oleh rakyat. Saya nak tanya semua di sini sekarang, adakah kita hendak teruskan dengan perjuangan kita supaya perubahan itu dapat kita laksanakan dengan semua? Do we want to carry on with our struggle to make sure that the change that we now see will be followed through all the way? Do we want to do it or not? Do we want to carry on with the change? Adakah kita hendak pastikan bahawa dalam pilihan raya akan datang, kita tenang Barisan Nasional keluar daripada Putrajaya? Adakah kita hendak memastikan bahawa kita melihat Perdana Menteri baru Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim? Hendak atau tidak? And we can do it. We must unite. Kita perlu bersatu. Najib Tun Razak mengambil alih daripada Tun Abdullah Badawi selepas 2008. Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba dia bangun dan dia kata, okey, masa sudah sampai, kita kena ada satu Malaysia. 50 lebih tahun. Berapa Malaysia? Sekarang satu Malaysia. Dulu berapa Malaysia? Di bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir, apa berlaku kepada Malaysia ini? Apa berlaku? Apa berlaku kepada UMNO? UMNO yang tidak boleh lihat apa yang berlaku di akar umbi. It is the UMNO leadership that did not see. Najib Tun Razak doesn't have to talk about one Malaysia. We, the people of Malaysia, have been demanding for one Malaysia ever since Malaysia was formed. Kita sebagai rakyat, Najib Tun Razak tak payah membuat pengumuman One Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita telah pun menuntut satu Malaysia sejak kemerdekaan. Itu hak kita.
Jadi sekarang saya nak tanya, kenapa kita kenal? Why do we have to be very surprised and happy? Gembira sangat dengan peristiwa lawan Malaysia ini. Kalau Najib Tun Razak betul-betul hendakkan satu Malaysia, saya boleh sebut ramai contoh di mana beliau tidak mengambil tindakan, tidak mengambil peduli. Satu, lihat bagaimana surat khabar utusan Malaysia hari-hari mengasak kita. Mengasak tak apa, kita okey, kita gentleman. Mau lawan, datang, nak kasak. Tapi ada had dia. Kita lihat bagaimana serangan peribadi dibuat kepada anak, the son of the Chief Minister of Penang. Serangan peribadi dibuat. Hari-hari dia buat. Kenapa tidak ada tindakan diambil oleh Najib Tun Razak? Kenapa tidak langsung disebut sebarang perkara? Kita lihat bagaimana perkasa. Bagaimana perkasa hari-hari mengasak ahli-ahli PAS kita. Mengasak ahli-ahli PKR kita. Mengasak, menyindir, menghina pemimpin-pemimpin Perpakatan Rakyat. Apabila ini semua berlaku, hari-hari keluar dalam surat khabar, apakah respons Perdana Menteri kita yang kata beliau nak perubahan, beliau nak satu Malaysia? Where is Najib Tun Razak? Orang yang tidak menjawab, langsung diam adalah Najib Tun Razak. Kenapa? Why? This is only two examples. Saya boleh bagi contoh yang banyak lagi. Kes Teo Beng Hock, kita juga tanya. Najib Tun Razak memberikan jaminan, I will leave no stone unturned. Masuk di inquest Shah Alam. Shah Alam, saya menjadi peguam kepada keluarga Teo Beng Hock. Hari-hari pergi sana, hantam sampai dia orang pun tak boleh tahan. Ya. Hakim setuju, hakim cakap, ya memang kalau lihat leher ada kesan lebam. Ini menunjukkan bahawa memang semasa di dalam pejabat SPRM Teo Beng Hock didera. Ini keputusan hakim, bukan keputusan saya. Mereka tak terima. Dia kata, oh tak boleh. Kita ada Royal Commission of Inquiry. Royal Commission of Inquiry selepas 3 bulan menyatakan dengan cukup jelas sekurang-kurangnya 3 pegawai yang terlibat. Sekurang-kurangnya 3 pegawai yang menggunakan kekerasan semasa siasatan. Sampai sekarang langsung tidak ada seorang pun yang dipertuduh. Sampai sekarang langsung tidak ada tindakan diambil. Sampai sekarang Perdana Menteri langsung tidak mencakapkan apa-apa. Bila saya di parlimen, saya bawa soalan itu. Saya tanya Datuk Seri Nazri, I ask him, what is the action? Kenapa tidak ada tindakan? Oh, fail ini kita sudah hantar balik kepada MACC. Saya cakap, you bodoh ke apa? MACC orang yang kita siasat. MACC pegawainya kita sepatut kita ambil tindakan. Macam mana you bagi file kepada dia, minta dia buat keputusan nak charge dia atau tidak? Mana logik? Where is the logic in this? The officers of MACC are the suspects. Inquest, we whack them. Royal Commission Inquiry, whack them. Lepas itu Gani Patel cakap, kita hantar file balik kepada MACC, dia buat keputusan. Madness. This is Malaysia anda Najib Tun Razak. Kita lihat kepada pemimpin-pemimpin. Ya, bila kita buat penekanan, when we started making noise about PKFZ, 12 bilion wang negara kita, 12 bilion wang kita, rakyat, income tax kita bayar. 12 bilion tersebut lenyap. Kemana pergi wang tersebut? Ya, dia tuduh Datuk Tun Dr. Ling Long Sik. Dia tuduh menteri lain, MCA. Apakah pertuduhan? Pertuduhan mereka menipu kabinet. Ya, Dr. Tun Ling Long Sik dikatakan menipu Mahathir Mohamad. Banyak pandai ya, boleh tipu Mahathir juga. Okey. Chan Kong Choi menipu Tun Abdullah Badawi. Tun Abdullah Badawi, you pun tahu, saya pun tahu lah. Tak payah cakap lah. Okey, sudah tuduh mereka. Saya nak tanya, itu wang 12 bilion mana sampai sekarang? You charge sama ini orang, okey, you charge court. But where is the money? Kenapa tidak ada tindakan langsung sampai sekarang untuk kita ambil balik wang tersebut? Next week, this week, today is Sunday. This coming week,
the former Subang Jaya MCA Adun, Dato' Lee Hua Beng. Dato' Lee Hua Beng will be releasing a book. If you go to Malaysian Insider, there's a write-up. Dalam Malaysian Insider, ada petikan yang diambil daripada Dato' Lee Hua Beng, di mana Dato' Lee Hua Beng menyatakan bahawa beliau ditugaskan sebagai pengurusi jawatan kuasa untuk siasat ke dalam isu PKFZ. Dan beliau mengatakan, ini bukan saya cakap, ini dia cakap. Dia cakap bahawa apa yang berlaku sekarang di mahkamah, di mana Tun Ling Yong Sek di-charge, Tan Sri Kong, Chan Kong Choi di-charge, this is just the tip of the iceberg. You have not heard anything yet. Bukan saya cakap, orang Barisan Nasional sendiri cakap, pengurusi. Kita nak tanya, tahun dulu ada satu laporan daripada satu badan antarabangsa yang menyatakan apa? Menyatakan bahawa Malaysia negara nombor ke-5 yang paling apa? Paling banyak wang keluar secara haram daripada Malaysia. We have got an international organization saying that. Berapa wang yang keluar daripada Malaysia daripada tahun 2001 sehingga 2009? Berapa banyak? 888 billion. This is until 2009. Now I understand it's gone up to 1.3 billion. Saya nak tanya, apakah tindakan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai seorang Perdana Menteri? Ini wang kita 888, bukan million, billion. Billion. What are you doing about it? Apakah tindakan yang kamu ambil? Langsung tidak ada, senyap. Ini orang yang kata saya nak bawa perubahan, kita hati buka, kita akan berjuang untuk rakyat. Kalau kita baca surat khabar berkenaan dengan PTPTN, baru-baru ini ada pengumuman yang dibuat. Saya dengar bahawa kerajaan mengatakan bahawa jumlah pinjaman yang diambil oleh pelajar setakat sekarang, kalau kita ikut Barisan Nasional lah, 46 billion, 46 billion. And you say, no, cannot. But I ask you, what about the 888 billion that has gone missing? That is another one. These are questions that we need to ask. This is why we, Pakatan Rakyat, must go to Putrajaya. Because if we go to Putrajaya, kalau kita masuk ke Putrajaya, kita akan pastikan bahawa ada siasatan kepada perkara ini. We have to find out where the money is. We have to bring the money back. And we have to make sure that that money goes back to the people because it belongs to the people. Apa susah sangat Barisan Nasional nak faham ini semua? Apa susah sangat? Hari-hari nak hantam. Ya, dengar cerita mereka kadang-kadang telinga pun sakit, tak masuk akal. Cakaplah logik, cakaplah fakta. Wang yang hilang, carilah wang tersebut. Orang yang kena bom dekat Shah Alam, carilah penjenayah yang betul. Betul tak? Kita dengar Bapa Altan Tuya datang ke Malaysia. Apa yang dia cakap? Kita semua tahu. We all know. Kalau anak kita kena bom macam itu, macam mana fikiran kita? Kenapa tidak ada tindakan? Kenapa sampai sekarang langsung mahkamah tidak memberitahu kepada kita apakah motif dalam pembunuhan Altan Tuya? Siapa yang mengarahkan pembunuhan Altan Tuya? Bila saya bawa perkara itu ke polis, ke Peguam Negara, tak nak jawab. So saya okey, kalau tak nak jawab, saya pergi parlimen, saya tunggu Najib datang sana, saya hantam sama dia tak boleh jawab. I gave him a chance to answer in parliament. My style simple. You want to fight, we fight like gentlemen, one to one. Saya dalam parlimen hantam dia ada sana. Kenapa tak jawab saya? Why didn't you answer me? Bukan saja tak jawab, kena gantung 1 tahun, tak ada gaji lagi. Cilaka apa? You come to parliament, every day you see how the Barisan Nasional MPs attack Anwar Ibrahim.
They call him names every day. Every day. They accuse him of all sorts of things. Sick things. The speaker keeps quiet. When they attack our leader, no action. When we ask questions to their leader, 1 year suspension. This is democracy in Malaysia. This is what is happening in Malaysia. But we come to conclude, they are waiting here. They are going to ask me to leave soon. Let's look at what is happening in Malaysia, tuan-tuan dan puan. Kepada kita dalam Pakatan Rakyat, kita hanya boleh menyatakan, kita mempunyai rekod. Kita mempunyai rekod yang cukup jelas. Pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang bersih. Pemimpin yang telah berjuang untuk rakyat bukan saja sekarang. Sejak tahun 60-an. Dalam parti PAS, kita lihat pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin yang bersih. Pemimpin yang langsung tidak rasuah. Pemimpin yang menunjukkan telunjuk yang baik. Seperti Tok Guru, Datuk Nik Aziz, Datuk Hadi Awang, and the new leaders. Banyak, ramai. Kita lihat dalam PKR, Datuk Sri Anwar Ibrahim sudah masuk penjara 6 tahun. Keluar, diheret masuk balik ke mahkamah. Hari-hari di mahkamah menerima tekanan yang cukup banyak. Tetapi masih berjuang untuk rakyat kerana hendak membawa perubahan untuk selamatkan Malaysia. Dalam DAP pun sama, kita lihat pemimpin-pemimpin kita. Lim Kit Siang, Karpal Singh. Kita lihat yang paling baik contoh dia. Dulu dimasukkan penjara 18 tahun. Saya pergi ke penjara, saya jumpa dia. Dia pakai singlet yang putih itu, yang pagoda itu, dan short pants putih dengan selipar sebagai panduan. Bersama dengan panduan yang lain, he is put in a row. When I go there as a lawyer, they will call his name. He will stand up and come. What is his name? Do you know who he is? That panduan who was in prison is Lim Guan Eng. And today, he is Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng, Chief Minister of Penang. Daripada panduan sehingga ketua menteri, ini menunjukkan jenis pemimpin yang kita ada. Dan kita telah menunjukkan juga dari segi pemerintahan. Tadi saya menyatakan, Barisan Nasional mengugut bahawa kerajaan-kerajaan negeri Pulau Pinang dan sebagainya akan menjadi muflis, bankrupt. Tetapi apa yang kita lihat? Kita lihat sebaliknya. Kita lihat, thank you. Kita lihat sebaliknya. Kita lihat Barisan Nasional, Menteri Barisan Nasional sendiri yang menyatakan, kalau Barisan Nasional tidak tukar, tidak tarik balik subsidi dan sebagainya, kerajaan Barisan Nasional Malaysia ini akan menjadi bankrupt dalam tahun 2018. Ini bukan saya cakap, dia yang cakap. So you accuse us of not being able to govern. You accuse us of misleading the people. You accuse us of everything, all sorts of things. But at the end of the day, you look at your own record. After 50 years, all you can say to us is that if you don't cut down your spending, if you don't improve, this country will go bankrupt. Ini Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, saya sekali lagi sebelum mengakhiri ucapan saya minta semua di sini. Dalam 4 tahun yang lalu, kita telah pun melalui pelbagai jenis tekanan. All sorts of things they have tried. They have tried with the police, in parliament they have tried, all sorts of things they have tried. But we are still here and we are still strong. Correct or not? We are still here and we are still strong. Kita masih di sini, kita masih kuat. And this is why we must continue our struggle. We must push. Elections is near. We must make sure that in these elections, Barisan Nasional falls. Putrajaya is taken over by Pakatan Rakyat. We have a new Prime Minister, a new Malaysia, Malaysia yang baru, harapan yang baru. Boleh atau tidak? Can or cannot? Esai besai. Esai besai.
Thank you very much. Nandri Wanakam. Terima kasih.